InsyaAllah pada pagi ini adalah merupakan segmen yang terakhir sekaligus menyimpulkan perbincangan yang panjang dalam kita mengamati dan menghayati serta meneladani makhluk yang kecil pada saiznya tetapi cukup-cukup berbakti kepada manusia dan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah keizinan dan rahmatnya masih lagi dipinjamkan kepada kita baki umur yang menjadi rahsia tempohnya supaya orang beriman itu sentiasa merebut masa yang diperuntukkan dalam kehidupan ini untuk mempersembahkan sebaik yang mungkin amal ibadah yang akan dituai hasilnya apabila kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang kekal abadi. Yang saya muliakan, yang bahagia Tan Sri, mewakili barisan kepimpinan Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah, kakanda saya yang saya muliakan, Tuan Imam, muslimin dan muslimat yang berbahagia pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini adalah merupakan segmen yang terakhir sekaligus menyimpulkan perbincangan yang panjang dalam kita mengamati dan menghayati serta meneladani makhluk yang kecil pada saiznya tetapi cukup-cukup berbakti kepada manusia dan alam. Itulah spesies Hymenoptera, iaitu lebah. Pada pagi ini kesimpulan dan bulan depan kita buka tajuk yang lain. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan, mari sama-sama kita renungkan, kita lihat ayat yang ke-8. Seperti mana yang dapat kita paparkan menerusi skrin digital di hadapan para jemaah sekalian. Ayat yang ke-8 dalam suratul Ra'd yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang maha mengetahui
apa yang dikandungkan oleh seorang wanita itu. Bermakna, ketika terpancarnya air benih ke dalam rahim seorang wanita daripada seorang lelaki dan berlaku formation, berlaku persenyawaan, apa yang masuk ke dalam rahim itu sudah ada takdir dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala akan jantina yang dikandung oleh seorang wanita itu. Sedangkan kalau diamati dari sudut pemerhatian ilmu di bidang obstetrik dan gynekologi, ONG, hanya dapat dikenal pasti jantina janin yang dikandung itu pada minggu dan bulan yang tertentu. Macam tak stable connection ni. Dah hilang. Ayat ini, ayat yang ke-8 Suratul Ra'd, saya nak ceritakan secara pengalaman peribadi saya. Saya benar-benar dapat memahami dan menghayati ayat ini ketika mana saya menyambut kelahiran anak ketiga saya. Kelahiran itu juga berserta dengan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya mengalami satu ujian kesihatan yang dinamakan sebagai trachea esophageal fistula. Bukan Dracula tuan-tuan. Fistula. Di mana saluran makan esophagus anak saya dengan tangki perutnya itu tidak bersambung. Katakanlah ini valve, saluran yang membawa turun makanan yang telah dikunyah untuk turun ke tangki perut, maka saluran ni dia mati begini. Dia tak connecting tu stomach. Ini antara yang rare. 1 dalam 35,000, satu itu Allah pilih saya. Selama hari ini, amat ringan pada lisan ini untuk mengucapkan sabar, sabar dan sabar kepada sesiapa yang kita lihat ditimpa ujian dan musibah. Tetapi apabila ujian itu sampai kepada saya, baru saya belajar bagaimana maksud yang perkataan sabar yang kita selalu ucapkan itu. Akhirnya, daripada ayat inilah memberikan penghayatan yang sebenar-benarnya untuk saya kembali beriman kepada yang Maha Mencipta itu. Maka pada fasa yang pertama dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa ilmu Allah itu meliputi, sudah mendahului sebelum manusia dapat melihat petandanya. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Bukan sahaja jantina, janin yang dikandung dalam perkembangan embriologi itu, tetapi peringkat-peringkat pada masa yang mendatang hingga tempoh 40 minggu jangkaan kandungan yang dikandung itu, Allah jua yang mengetahui perkembangan itu sama ada sempurna atau berlakunya defek. Akhirnya, anak saya selamat menjalani pembedahan pada hari kedua kelahiran. Yang pada awalnya doktor bercadang untuk memotong tulang dada ni seperti bypass, pada hari kedua lahir. Saya tak cannot brain lah. Ya? Rasa simpati itu terlalu tinggi kerana pada san yang masih kecil. Tetapi ada option lain, ditebuk daripada belakang dan disambungkan saluran yang valve yang tak bersambung tadi tu dengan klip titanium.
Ini memang rare lah, antara yang rare. Selepas pembedahan tadi berjaya, di sini juga saya belajar bagaimana pengaruh doa ke atas kesembuhan pada kesihatan itu. Kita selama ni berdoa, bukan tak berdoa. Tetapi doa-doa yang diutuskan oleh ibu bapa kita, oleh ahli keluarga kita, oleh guru-guru kita, terutamanya mereka yang begitu akrab hubungan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat memberi kesan. Selepas pembedahan masuk NICU, doktor jangkakan sekurang-kurangnya sebulan baru boleh pindah ke ward biasa. Tetapi dalam tempoh 15 hari, anak saya dah balik rumah. Doktor kata miracle. Pengaruh doa tadi. Maknanya selepas pembedahan, proses recovery tadi berlangsung dengan cepat dan baik. Alhamdulillah anak saya dah masuk 6 tahun, sihat dan tak ada complication. Berkat ikhtiar daripada pakar perubatan tadi dan juga doa-doa yang diutuskan itu. Saya benar-benar yakin. Persoalannya di sini, saya bertemu dengan ketua jurubedah, head surgeon, namanya Profesor Dr. Yik. Saya tanya beliau, doktor, boleh tak doktor jelaskan kepada saya, minggu keberapakah berlakunya pertumbuhan saluran tadi yang tidak terhubung dengan tangki perut? Yang kedua, apakah punca-puncanya? Adakah tak cukup makan asid folik ke? Ataupun suplemen-suplemen lain yang dibekalkan oleh doktor? Sinilah saya sebutkan sebentar tadi. Ketika kita diuji dengan ujian dan musibah, bagaimana kita nak menerima ujian itu dalam makna kesyukuran kepada Allah. Sebaliknya kita akan berfikir, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa aku, kenapa, apa salah aku? Kita mula akan berfikir. Setidak-tidaknya ada lintasan dan detik itu pada sanubari kita. Akhirnya jawapan yang diberikan oleh ketua jurubedah kepada saya tadi, jawapan yang cukup-cukup memukul keimanan saya. Dia tanya apa tuan-tuan? Dia kata, you Muslim? Saya kata yes. You balik, you tanya atas lah, dia cakap. Saya betul-betul saya tak, memang saya terdiam dengan jawapan itu. Dia kata kita boleh memberitahu awak pemerhatian-pemerhatian kita, tetapi pemerhatian itu tidak ada sesuatu pun yang kita boleh muktamadkan kerana ia kembali kepada Creator, pencipta itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung ayat ini, di penghujung ayat ini adalah key point untuk kita tutup, kita conclude kesimpulan di bidang dalam bicara lebah ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Tiap-tiap sesuatu dalam aturan Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adanya hitungan kira yang sangat tepat. Sebab itulah kadang-kala kita berhajat kepada sesuatu rezeki, kita berhajat sangat, tetapi rezeki itu belum kunjung tiba. Di saat kita memohon doa, doa itu masih belum dimakbulkan. Maka ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak cepat dan tidak lambat, tetapi ketentuan Allah itu tepat pada waktunya. Itu kita kena percaya. Maka apakah sebenarnya yang dimaksudkan pada tiap-tiap kejadian yang dicipta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai ukuran yang sangat tepat. Kita perlu merujuk satu ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-9 dalam suratul Hijr, yang bermaksud sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran
dan kamilah yang memelihara Al-Quran itu. Ada dua perkara penting dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan yang telah mencipta kita telah memberitakan kepada kita kedudukan sumber petunjuk yang tertinggi dalam kehidupan manusia adalah wahyu. Kerana kalimahnya diturunkan pada kedudukan yang maha tinggi kepada kedudukan yang rendah. Yang kedua, Allah menjamin seiring dengan penurunan itu, selain daripada bebas daripada campur tangan makhluk, isi kandungan Al-Quran itu akan tetap dipelihara sehingga ke hari kiamat. Bacalah dan belilah mana-mana lembaran tulisan yang ditulis oleh manusia, kita tidak akan jumpa penulis itu mencabar pembacanya secara terbuka. Saya belum pernah jumpa mana-mana buku yang diterbitkan, sama ada penerbitan, syarikat penerbitan atau penulis sendiri mencabar kepada pembaca yang membaca tulisan saya, seandainya mendapati sesuatu yang lebih benar daripada tulisan saya, sila cabar. Saya belum pernah jumpa. Hatta Bible pun tak ada perkataan itu. Al-Quran satu-satunya kitab yang menghimpunkan cabaran itu secara terbuka kepada mereka yang masih dalam keraguan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Bagi mereka yang masih dalam keraguan terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, sila datangkan, bukan keseluruhan, satu surah daripadanya, dengan syarat ia mesti sebanding, baru boleh dibuat penilaian. Saya dah tunjukkan kepada muslimin dan muslimat sekalian beberapa tahun yang lalu, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi maklumat pada hari ini, pihak-pihak yang tertentu telah pun menghasilkan satu lembaran yang dinamakan sebagai The True Furqan. Sama ada para jemaah masih ingat ataupun dah lupa, tetapi boleh cari dalam carian Google, enjin Google, type The True Furqan. Kita akan dapat temui dalam versi PDF secara percuma, sedangkan 10 tahun dulu ia dijual di Amazon.com. The True Furqan didakwa sebagai Al-Quran zaman milenium. Ada 88 surah di dalam chapter di dalamnya, dan surah pertama dalam The True Furqan adalah Suratul Fatihah. Cuba buka. Apakah dengan kemunculan The True Furqan ini telah mencabar makna bahawa kamilah yang memelihara Al-Quran di sisi Allah Azza wa Jalla itu? Jawapannya tidak. Hatta pada seorang Nabi palsu sekalipun, iaitu Musailamah Al-Kadzab, yang ketika wahyu turun kepada Rasulullah SAW, dia klaim, dia kata dia pun dapat wahyu yang sama juga. Tapi bila baca ayat-ayat dalam surah Al-Fil yang didakwa oleh Musailamah juga turun wahyu itu kepadanya, direkodkan dalam sirah Ibnu Hisham, ayat-ayat itu sungguh melucukan. Surah Al-Fil yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bukan cerita tentang fizikal gajah. Pedomannya adalah walaupun dirasakan gajah itu adalah kuasa ataupun kekuatan aset ketenteraan yang dibawa oleh Abraha, dengan jangkaan dan sangkaan mereka akan dapat meruntuhkan Baitullah, tetapi dimusnahkan oleh makhluk Allah yang mikro. Tetapi sayangnya dalam lembaran dakwaan wahyu yang turun kepada Musailamah,
hanyalah menceritakan gajah itu belalainya panjang. Itu saja. Bermakna Al-Quran yang turun di zaman orang-orang Mekah begitu fasih dengan bahasa mereka, sehingga ada dalam kalangan mereka yang mendakwa mereka juga adalah Nabi, tidak dapat mencabar dari sudut frasa ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Apatah lagi sehingga pada hari ini. Persoalannya, apakah nilai perlindungan, pemeliharaan atau protection yang ada di dalam Al-Quran sehingga manusia dan jin tidak dapat hijack Al-Quran itu sendiri. Kalau saya sebut dalam term yang sesuai dengan zaman ini. Sudah pasti bukan sahaja fakta-fakta ilmu di dalamnya itu mendahului kehidupan manusia, tetapi susun atur ayat-ayat Al-Quran juga adalah ada rahsia pengiraan dan aturan yang cukup-cukup tepat dengan makna bimiqdar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diusahakan untuk penelitian dalam kalangan para ulama sehingga mereka menemui satu persatu hikmah daripada susun atur ayat Al-Quran itu sendiri. Maka mukjizat bukan hanya merujuk kepada fakta-fakta yang terkandung yang diceritakan di dalamnya, tetapi setiap bahagian huruf, susunan, penentuan mempunyai rahsia dan makna yang eksklusif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana surah-surah yang dimulai dengan huruf al-muqatta'at, huruf-huruf potongan. Nun, alif lam ra, alif lam mim dan sebagainya. Kebanyakan selepas daripada huruf-huruf potongan ini, kita akan dapat membaca deklarasi daripada Allah mengiktiraf bagaimana value of Al-Quran itu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Yasin wal Qur'anil hakim. Nun wal qalami wa ma yasrun. Semua akan mengiktiraf bahawa huruf-huruf yang tidak difahami oleh bangsa yang menuturkan abjad huruf tersebut, tetapi Allah nyatakan nilai ketinggian itu ada dalam Al-Quran yang syarat dengan hikmah kebijaksanaan. Kesimpulan pada pagi ini, saya nak menunjukkan bagaimana tepatnya susun atur Suratun Nahl ini pada kedudukan 114 surah di dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat sekalian, mari sama-sama kita lihat. Ini adalah gambaran terakhir yang kita tunjukkan pada pertemuan terdahulu, di mana dalam kasta lebah, job scope yang paling luas sekali adalah pada kasta pekerja. Ada lebah pekerja yang ditugaskan untuk membina kediamannya, indung madu itu. Ada lebah pekerja yang ditugaskan untuk menghasilkan madu. Ada lebah pekerja yang ditugaskan untuk mencari nektar, sumber bunga. Ada lebah pekerja yang ditugaskan untuk mengawasi ratu. Pelbagai peringkat dalam tugasan kasta lebah pekerja ini. Namun ada satu peranan yang sangat unik, iaitu lebah yang ditugaskan untuk mencari lokasi baru sekaligus meyakinkan lebah-lebah yang menanti di kediaman untuk keluar mengambil sumber bunga tu bawa balik. Maka lebah ini dinamakan sebagai lebah peninjau yang akan cari lokasi-lokasi sumber bunga. Kalau muslimin dan muslimat rajin, balik nanti ada masa lapang, cuba buka Netflix. Pada segmen yang menjelaskan tentang Our Planet, ada salah satu daripadanya tentang lebah. Ditunjukkan infografik itu walaupun dalam paparan AI sebenarnya.
Bagaimana lebah peninjau ni dia akan terbang ke satu lokasi, dia dah temui sumber bunga, dia balik semula, dia berkomunikasi dengan lebah yang tunggu di sarang tadi. Dalam masa kurang daripada 30 minit, lebah peninjau tadi boleh meyakinkan lebah-lebah yang tunggu di indung madu tadi, puluhan ribu akan keluar menuju ke lokasi yang telah ditemui sumber bunga tadi dan bawa pulang. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kaedah pemberitahuan atau pemakluman yang disampaikan oleh lebah peninjau tadi kepada lebah-lebah yang menanti di sarang tadi. Yang ini saya nak tunjuk kepada muslimin dan muslimat sekalian. Maka lebah pekerja yang berada pada peranan peninjau tadi, dia akan pulang ke sarangnya lalu melakukan tarian di hadapan lebah-lebah yang lain. Dia akan berpusing, dia akan menggodek-godekkan dia punya bahagian abdomen dia, tetapi itu kaedah komunikatif yang dilakukan oleh lebah peninjau tadi dengan mesej-mesej yang tertentu, seperti di manakah lokasi, arah manakah lokasi sumber bunga tadi, dan berapa jauh jarak daripada sarang tadi kepada sumber bunga tu. Apapun keadaannya, bentuk pusingan atau tarian lebah peninjau tadi, pusingannya itu berbentuk nombor 8. Nombor 8. Saya tak cerita nombor 8 tu ong. Saya nak cerita nombor 8 dalam Al-Quran ni. Kita dah baca sebentar tadi. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Tiap-tiap sesuatu yang ditentukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ukuran yang sangat tepat. Sangat tepat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pemerhatian yang begitu teliti sehingga ujian makmal yang dijalankan oleh penyelidik telah berjaya mengesahkan dalam DNA lebah itu adanya kromosom seperti mana yang ada dalam badan manusia X dan Y itu. Jumlah kromosom dalam badan lebah bergantung kepada jantinanya, iaitu jantan dan betina, tetapi lebah jantan mempunyai 16 kromosom dan lebah betina mempunyai 32 kromosom kerana benih itu telah disenyawakan. Ia dinamakan sebagai diploid ataupun haploid. Saya nyatakan istilah itu, term itu. Baik, sekarang ni saya nak bagi sikit tugasan supaya kita tak hanya mendengar. Saya yakin di tangan para jemaah sekalian ada telefon pintar, dan setidak-tidaknya dalam telefon pintar itu adanya aplikasi Al-Quran. Cuba buka daftar kandungan Al-Quran. Cuba rujuk Suratul Nahl, iaitu surah lebah, berada pada kedudukan yang keberapa. Cuba lihat sekarang. Jumpa tak? Nombor berapa surah lebah? Yang ke-16. Adakah ini satu kebetulan? Perkataan An-Nahl yang merujuk kepada makna lebah, ia menepati jumlah kromosom dalam DNA lebah, walaupun lebah jantan, tetapi jumlahnya 16. Berapakah jumlah keseluruhan ayat dalam surah lebah ini? Cuba buka ayat yang terakhir ataupun lihat daftar kandungan tersebut. Ada tulis tak? Ada catat tak jumlah ayat dalam surah lebah ini? Iaitu 128. 128 itu juga adalah hasil darab 16 dan 8. Betul? 16 darab 8 adalah 128.
Dan cuba kira ayat yang terakhir dalam surah Lebah ini, saya tunjukkan kepada para jemaah sekalian. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Cuba kira berapa perkataan yang ada, berapa kalimah yang ada dalam ayat yang terakhir ini. Kita akan dapati jumlah perkataannya adalah 8. Cuba kira berapa huruf yang ada dalam ayat yang terakhir ini. Kita akan temui jumlahnya adalah 32. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menentukan tiap-tiap sesuatu itu dengan hitungan yang sangat tepat. Baik, yang terakhir sebelum kita mengakhiri majlis ilmu kita pada pagi ini, oleh kerana kita sebut tentang 8 dan 16 sebentar tadi, cuba kita lihat rumus ini. Saya susun, cuba tuan-tuan lihat. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-8. Surah Lebah adalah surah yang ke-16, bilangan ayat yang ke-8, seperti mana yang disaksikan bahawa bentuk pusingan tarian Lebah tadi adalah seperti nombor 8. Jumlah perkataan dalam ayat yang ke-8 ini ada 9 kalimah dan jumlah huruf dalam ayat yang ke-8 ini ada 48 huruf. Manakala pada ayat yang ke-16 pula jumlah perkataannya ada 4 dan jumlah huruf di dalamnya ada 20. Maka apabila kita jumlahkan pada setiap jalur itu, kita akan dapati 32, 24, 13 dan 68. Boleh tak tuan-tuan bantu saya untuk tambahkan jumlah ini? Guna kalkulator tu. Kalau boleh corak lagi bagus. Berapa jumlahnya? 32, 24, 13, 68. Berapa jumlahnya? 137. 137 adalah hasil tambah 68 dan 69 sekaligus merujuk kepada ayat yang khusus dalam surah Lebah di mana Allah menceritakan tentang lebah pada ayat 68 dan ayat yang ke-69. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, fakirnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nyatakan pada pagi ini bukanlah hadis, bukanlah satu formula daripada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mukjizat angka di dalam surah-surah Al-Quran ini, tetapi bagi manusia ataupun individu yang sangat in tune dengan numbers, dia pasti akan memberikan kesan pada jiwa kita untuk kita sedar bahawa Al-Quran itu juga disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketepatan yang sangat tepat, sehingga ia tidak boleh diubah dari sudut faktanya, hatta tidak boleh diterbalikkan susunannya. Walaupun pernah ditohmah bahawa susunan Al-Quran itu berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW, orientalis kata para sahabat ikut suka hati saja susun Al-Quran. Sedangkan para ulama mengatakan bahawa penyusunan Al-Quran itu adalah tauqifi. Ia telah diberitakan oleh Rasulullah SAW kerana Rasulullah mengambil susunan atur itu daripada Jibril alaihissalam, dan dalam tahun kewafatan Nabi SAW, Nabi bertalaki dengan Jibril sebanyak 2 kali untuk mengesahkan keseluruhan wahyu itu. Cuma baca hadis yang sahih. Sama-samalah kita hayati, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Al-Quran kerana di dalamnya menghimpunkan khazanah-khazanah ilmu, sama ada rahsianya itu tersurat mahupun tersirat. Hanya hamba-hamba beriman yang benar-benar ikhlas membaca Al-Quran, kita akan temui ilmu demi ilmu, hidayah demi hidayah yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap dalam pemeliharaannya sehingga ke hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.